A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ramai orang menjawab salam tak ada nampak. Baru nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, yang bahagia tuan Imam, tuan pengurusi surau, tuan Imam, barisan Imam Raksasa Puasa Penggerak Aktiviti Surau, sahabat saya Saudara Isma Hafiz daripada Jemaah Agama itu juga. Oh, betul tak? Salah? Betul lah kan? Tuan apa tadi? Tuan Inspektor apa? Mau gawai. Kalau saya tak ingat, salutasi tak ada siap kan? Lain kali bagilah. Simpan mewah. Baru betul. Yang berusaha Tuan Encik Arifin menjadi khadim Musi Surau Al-Hijrah. Seterusnya Encik Sazali Mak Desa Timur Musi Surau Al-Hijrah. Dihormati Haji Muhammad Amin bin Ismail, Pembawa Pusat Latihan Pertanian Degung Kelantan. Bahagia Saidina Ahmad Daud bin Samdin, Penonton Polis Balai Polis Labu Kubung Kelantan. Dihormati Tuan Syed Marwi Syam bin Syed Mat Zaki, Pegawai Al-Trabaj Semberhad Kelompok. Bahagia Cik Tramizi bin Masri, Ketua Jatuh. Bahagia Ustaz Muhammad Syahar bin Jafar. Umrah itu tak tahu. Ni dah kongsi lah, itu lagi teruk lah. Balik daripada umrah saya first time pergi umrah musim panas. Biasa kalau musim sejuk kan, kalau musim panas lain macam kan. Keluar daripada hotel subuh-subuh pun panas. Wah, luar panas, subuh gelap pun panas, berbahang. Jadi siapa pula Ahmad ni? Rupa-rupanya Nabi kita di dunia disebut Muhammad, di langit disebut Ahmad. Mana orang kampung ni yang nama Ahmad berpanggil lelok? Tu nama Nabi tu. Orang kita ni dekat mana nambah nama je. Ahmad Tayar lah, Ahmad Selekoh, Ahmad Kodai kan, Ahmad Simpang dan Ahmad Simpang kan. Tapi Ahmad kau betul-betul. Jadi malahan Nabi beritahu, tidak beriman seseorang kamu sekiranya aku lebih sehinggalah aku lebih dikasihi berbanding anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia yang lain. Macam itulah keadaan. Tu yang malam ni tak boleh kalau kita buat ceramah Maulid Rasul. Ada satu negeri dalam Malaysia ni sepanjang tahun Maulud, selagi belum puasa Maulud. Jadi tak ada masalah. Malahan satu-satunya manusia yang tersambut celebrate birthday dia, walaupun dia dah lama tak ada, Nabi kita lah. Kalau kita tengok anugerah bintang popular berita harian baru-baru ni, siapa yang tengok mana tak kesurau dah kan? Siapa yang daripada awal lah nak tengok orang tu pakai gaun, entah apa berangai ikut dah kan. Kalau kita tengok kan, tahun lepas lain lakon popular, tahun ni dah lain pula. 2 tahun lepas lain, 10 tahun lepas lain, berubah-ubah saudara pelakon popular. Kejap dulu Jalaluddin Hasan, lepas tu Rosyamno, lepas Rosyamno tiba-tiba dah ada pula Syafiq Khail, ada pula siapa nama pelakon tu, Reza apa mana tak, macam tu lah nama. Ada seorang tu pula apa nama, Ahmad Bahrin. Macam tu lah kan, ada lah nama-nama pelakon kan. Makin tua makin tak jadi hero, dah berlakon tak bapak pula, adalah patut pembantu popular pula. Tapi bila kita panggil penceramah datang ceramah di sini, Al-Hijrah,
Macam-macam ceramah datang. Kan? Tiap-tiap tahun buat ceramah maulud. Cuma tak tinggal lagi pasang kemah, tak pasang kemah kan? Hari ni punya ramai datang. Syed tu sampai berdiri lah, tak cukup sampai duduk. Berubah-ubah. Kalau kita tengok hari Senin lain, yang ngajar Abu Takmir, Selasa lain, Rabu lain, Khamis lain, Jumaat lain. Tapi watak utama yang disebut oleh ceramah ni sama. Nabi Muhammad SAW. Wa zakarullaha katsiran, maka ingat Allah banyak-banyak. Poin penting dekat situ, contoh ikutan terbaik dalam ayat Quran ini tak beritahu bajet-bajet baik. Dia tak kata macam lebih kurang baiklah, tak. Memang confirm satu-satunya yang terbaik. Itu sebab kita buat maulud malam ni sampai panggil penceramah top 5 Malaysia. Konon lah kan. Macam tu lah belagak. Tak adalah, saya tak cakap saya. Tak, maksudnya kita buat ni sebab nak mengagung bukan berjamaah lah, tapi Rasul kita kan. Contoh ikutan terbaik, tapi ada orang tak nak ikut. Yang dia nak ikut Blackpink, yang dia nak ikut artis-artis luar negara, yang dia nak ikut artis-artis tertentu. Sanggup dia beli berhabis berbelanja, beli pakaian sama macam artis yang dia minat tu, tapi dia tak nak keluar duit untuk ikut apa pakaian yang Nabi pakai. Dia tak nak cari makanan yang macam mana yang Nabi gambar, yang Nabi suka. Tak. Macam malam ni kan ramai datang, pun pahala. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi kan? Macam itulah Allah Ta'ala bagi peluang. Duduk je, duduk di taman syurga dah. Duduk, walau apa pun yang kita lakukan Allah catat dah pahala kita. Termasuklah tidur. Tak ada masalah, nak tidur, tidurlah. Memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah, boleh tidur. Eloklah hujan, angin bertiup sepoi-sepoi, duduk eloklah bawah kipeh lah kan. Kono pula lampu dengan kipeh tu kejap bayang. Sudah hilang. Tak ada masalah, tak ada kecil hati saya pun, tak ada. Yang duduk tepi-tepi tu, yang berdiri tu bukan percaya mana kejap gila lah tu kan? Sebab dalam gelap orang tak perhatikan sangat kan. Tapi tak ada masalah. Tapi semua orang tak nak catat kan? Iya, walaupun sebesar zarah kebaikan pun Allah catat, Allah ambil kira. Walau kejahatan sebesar zarah pun Allah ambil kira. Jadi Nabi kata ya, tak ada lah, belum sempurna keimanan seseorang antara kamu selagi mana dia tidak mengasihi aku melebihi daripada anak-anak, ibu bapa dan juga manusia yang lainnya. Kenapa agaknya? Kenapa agaknya kita ni dikata tak beriman? Kenapa kita kena sayang Nabi? Soalannya kenapa kena sayang Nabi? Kenapa kena sayang Nabi? Cenyalah soalan paling senang lah. Kenapa anak kena sayang kat mak dia? Kenapa agaknya? Perempuan jawab, kenapa seorang anak kena sayang kat mak dia? Kenapa agaknya? Melahirkanlah, apalah lagi apa? Satu ayat je, satu ayat yang paling besar. Itu melahirkan tu perbuatan yang memang dia dah buat lah. Tapi satu pun tu, kenapa seorang anak kena sayang mak ayah dia? Salah satunya yang kena ingat, sebab tak ada orang lain boleh menyayangi kita lebih daripada mak ayah kita sayang kat kita. Faham tak? Tu sebab macam mana pun lah mak kita mulut bising, tutang sayang. Keluar lagi, pergi, main, balik lambat, ingat apa? Pergi mandi, lepas tu kau makan. Lepas tu makan, suruh makan juga. Dalam marah-marah punya sayang kat anak. Tu sebab anak-anak bila mak dah tak ada baru dia tahu, oh sayang betul mak aku kat aku. Jadi macam tu jugalah kenapa kita kena sayang Nabi. Kenapa? Sebab Nabi sayang kita.
Penceramah tanya, penceramah jawab. Buang karen katanya. Tapi kira okey lah, orang sini senyap. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Lumpur. Saya tanya makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Makcik tu menjawab, nak ceramah lah. Tanya pula, kena sama pula aku. Kira senyap tu kira okey lah. Jadi mana kata kita kena sayang Nabi sebab Nabi sayang kita. Dan bila kita tengok Nabi ni sebenarnya ada satu benda yang kita nak pada Nabi pada akhirat besok. Ada satu benda yang kita nak kat Nabi itu sebab kita kena sayang Nabi. Apa yang kita nak kat Nabi katanya ya, akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada masa tu. Bukan imam ke tu? Tak ada. Itu bukan Ustaz Ismail. Tak ada. Sampai pun ada. Malu lah. Masa tu telanjang ke apa ke, huru-hara, tak sempat fikir dah. Nampak suami lagi, suami nampak isteri lagi, nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi, nampak tadi ketua kampung JPKK tadi lagi, JPKK lagi jauh lagi. Sebab nampak semua menuntut. Sebab tu sebab pegang jawatan kena tuntut. Nampak sarjan lagi. Sarjan nampak kita lagi jauh lagi. Iya, tuan-tuan ingat pegang jawatan apa? Yang paling copek masuk neraka tuan-tuan, orang yang sebut macam ni. Aku jawatan AJK biasa-biasa ni, tu lagi copek masuk neraka. Sebab ada jawatan ingat macam tak payah kerja. Tak boleh. Semua ada jawatan. Penceramah nampak ni lagi, orang nampak penceramah pun lagi. Nampak isteri lagi, nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi, nampak isteri lagi, pandang belah sini isteri lagi, ini isteri, ramai betul isteri dia. Lagi, tuan-tuan ingat apa? Lagi tahu lagi tuan-tuan. Kan? Jadi memang ada orang tu dah kahwin, bercerai, buat tak tahu dekat bini, buat tak tahu dekat anak-anak dia dengan isteri dia tu. Jangan main-main, akhirat besok tuntut juga lagi. Wow. Tapi bukan nak cerita pasal tu lah, nak cerita pasal lain. Maknanya nak cerita pasal tu kena panggil lagi lah, kan? Kena tajuk lain pula, tajuk Padang Mahsyar je, kan? Jadi kita nakkan apa dengan Nabi kita? Kita nakkan bantuan akhirat besok. Masa tu matahari sejengkal, matahari sejengkal, bayang alam panih macam mana, kan? Sekarang yang berjuta batu jengkal pun dah sibuk lah. Panih, Allah, panih lah. Lambek on ekon kan? Untunglah kau duduk bawah kipeh gitu. Kita orang jauh daripada kipeh, berkipeh sini pula. Itu baru panih dunia, kan? Bayangkan sejengkal. Ada yang peluh sampai buku lagi, tenggelam buku lagi. Ada yang paras lutut macam kat Pondok Mualim dekat Slim River pagi tadi, banjir. Bola Kangsar banjir, banyak tempat banjir ni. Nasib baik sini tak banjir, kan? Bayangkanlah, ni banjir peluh ni, peluh sendiri. Ada yang paras pinggang, ada paras telinga, ada yang lemas terus. Sampai ada yang minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam neraka terus, ya Allah, tak tahan kat Padang Mahsyar. Wah, neraka lagi teruk. Tapi bukan itu nak cerita ni. Masa tu semua cari bantuan, cari talian hayat. Nampak Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam. Apa Nabi Adam jawab? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, tak pek tolong kau. Tu terjemahan tu. Tak ada macam tu burak dengan Nabi Adam. Pula bunyi gombau pula. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jalan tersempak pula dengan Nabi. Jumpa pula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawab, nafsi, nafsi. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa jawab apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tapi Nabi Musa ada satu lagi jawapan. Dia kata apa? Muhammad yang boleh tolong kau. Sebab terpancar tu dekat dahi tu nampak ni umat Muhammad. Dia tahu. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, jarak masa nak jumpa antara satu Nabi dengan Nabi yang lain daripada ketika pada mahsyar nanti, perjalanan dia antara satu Nabi dan satu Nabi itu 1000 tahun perjalanan.
Ringkas cerita, kalau tunggu lagi 1000 tahun tak habis ceramah kita. Ringkas cerita dapat jumpa dengan Nabi kita. Kita berkata, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Kita minta apa? Syafiqah apa? Syafaat. Sambut betul-betul Syafiqah. Minta syafaat. Minta syafaat. Ada pelbagai jenis syafaat. Antaranya dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain tahu, dia relax aja. Yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Berapa ramai? Kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, waktu Nabi naik ke langit, jumpa dengan satu tangga tu jumpa satu tangga tu jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, kau nampak tak tu, tak lama lagi Allah Ta'ala akan suruh kau hijrah ke sana. Dia nampak dah Yatrib. Oh, tahu dah. Tu kau nampak tak, termasuk dalam masa tu Nabi nampak pada langit tu, nampak 70,000 umat baginda yang dapat masuk syurga tanpa hisap. Adakah 70,000 saja? Tak. Setiap 70,000 tu, setiap seorang bawa 70,000 lagi. Dan setiap 70,000 tu, setiap orang tu bawa 70,000 lagi. 3 layer. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, masuk syurga tanpa hisap. Tak ada roadblock, masuk terus. Amin. Dan yang ketiga, dah masuk dah dalam neraka, tapi disebabkan ada secepis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita. Untuk syafaat, selamatkan kita masuk dalam syurga serta-merta. Kalau itu pun tak dapat, tuan-tuan, berhentilah jadi orang. Buang masuk hidup, kan? Jadi nak bagi tahu, yang pertamanya kita nak bagi Nabi kenal kita. Kalau Nabi kata ummati, betul lah, umatku kemari. Tapi kalau Nabi tanya, kau siapa? Nabilah. Ataupun macam pernah dengar so, kat mana? Macam mana cara nak bagi Nabi kenal kita? Yang pertama, soalan bocor. Password dia ada 2 password. Password ni salah satu boleh pakai. Macam buka telefon, nak ada masuk nombor PIN, ada bagi cap jari, ada bagi pakai iris mata dia. Pandang kan tu buka phone. Jadi password yang pertama adalah dengan cara memperbanyakkan sebut nama Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Cuba tengok penyanyi tu, nama siapa dia sebut? Zai. Maknanya Zai, suka dekat Zai. Oh, Fatimah, suka dekat Fatimah. Siti Haida, Jafridin, suka dekat Siti Haida. Zalika. Amalina, suka budak India ke budak Melayu. Isabella. Fiona. Nampak tak? Nama pun nama handal-handal kan. Apa lagi? Apa? Suzana nama orang kan. Nampak tak? Apa lagi? Nama-nama artis perempuan. Bila nama perempuan tu dipuja, macam tu kan. Makna dia suka sesuatu, dia akan sebut kan. Isma tak ada. Samsul lagi tak ada, tuan. Buat lagu Samsul tak laku, tuan. Samsul debat lagi tak laku, tak payah lah, tuan. Kan? Tapi ada seorang lelaki yang namanya popular disebut selalu. Itu Nabi kita. Sebab kita selawat. Password yang pertama, selawat sebut nama Nabi. Sebab Nabi kata apa? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksahum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Itu sebab bila dah habis sembahyang, ramai yang salam sallallahu ala Muhammad. InsyaAllah ada harapan Nabi kenal dia. Sebab jelas sebutan dia. Yang tak selawat tadi angkat kening, Nabi tak kenal. Ada seorang tu lah main-main, Muhammad. Itu yang jadi, aku macam pernah dengar suara ni. Orang suruh selawat betul-betul, kau tak nak selawat betul-betul.
selawat betul-betul, biar Nabi kenal kita. Malahan Nabi sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Orang sini pandai bahasa Arab. Ya Allah, belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu Labi. Kan? Haji Bakhil. Dahsyat Piramli ni. Dia kreatif dia boleh pakai bakhil tu jadi nama. Dalam kodokut tu, dia boleh pemurah hati dia dengan Cikgu Murni. Macam tu cara fikir dia katakan. Bila dia kata dia tak kisah orang berumur pun dia tak kisah, kata Cikgu Murni. Macam tu cara fikir, kata Haji Bakhil. Tapi dah tua tak salah sebabnya. Tua baiklah cikgu tua. Hari tu ada satu rumah orang tua-tua di Seremban. Saya tak nak sebutlah apa nama dia. Tiba-tiba rumah orang tua-tua ni perempuan semua. Tiba-tiba ketua dia tercakap, petang ni get ready ya, ada seorang lelaki nak datang sini, dia nak pilih teman hidup. Bodoh awal tua tengok-tengok tu. La ilaha illallah. Ada yang seorang tu pula, kita pernah duduk ni kalau berdiri nampak ngigil dia tu. Nak lagi kau? Tu salah cik penyakit ya. Orang elok minyak wangi, kau minyak angin. Sebetulnya ni cerita betul ni cerita kan? Jadi balik cerita tadi, al-bakhil ni maksudnya apa? Kedekut. Kata Nabi, orang yang paling kedekut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang paling kedekut dalam bila sebut nama aku dia tak selawat. Sampai kan ada satu kisah, ada seorang sahabat ni kan, dia tidur, dia mimpi dia jumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi memalingkan wajah Nabi. Dia kata, kenapa ya Rasulullah, kau marah aku ke? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Maka dia jawab, mana mungkin kau tak kenal aku? Bukankah semua orang menyatakan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka Nabi jawab, memang benar, aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri, tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Allah. Terjagalah sahabat ni, menangis dia. Semenjak pada itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 50 kali sehari. Dan selang beberapa minggu dia mimpi bertemu dengan Nabi, dan dia sebut, kali ini aku sudah kenal akan engkau. Nabi beritahu. Jadi selawat banyak-banyak ya. Jadi kalau apa, kadang-kadang orang perempuan ni dia terperanjat baru nak selawat. Beranjat nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa bila balik dapat skotul. Kalau tunggu terperanjat baru selawat macam mana? Selawat banyak-banyak. Selawat banyak. Tapi ingat ya, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suami itu Muhammad, bini panggil daripada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi saja ya. Walaupun saya selawat tuan, hanya untuk Nabi je. Walaupun isteri saya panggil nama saya, ayalah, tak apalah ya. Ingat tu. Jadi password yang pertama, sebutlah nama Nabi selalu. Tak kira sallallahu ala Muhammad ya Nabi salamun alaik. Tak kira lah kan, mana-mana janji selawat. Kemudian password yang kedua, apa dia password yang kedua? Password yang kedua adalah buat apa yang Nabi suruh, tinggalkanlah apa yang Nabi larang. Ingat tu, apa Nabi suruh kita buat, Nabi larang jangan kita buat. Dalam arti kata lain, password Nabi, password nak bagi Nabi kenal kita, hidupkanlah sunnah Nabi. Sebab Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maksudnya punya sayang Nabi kat kita. Macam mana lah kita kata Nabi paling sayang? Sebab Nabi letak standard yang paling senang sekali. Nabi tak kata barang siapa yang hidupkan 10 sunnah aku, tak. Siapa yang hidupkan 5 sunnah aku, jadilah, tak.
Nabi kata siapa hidupkan satu sunnah, makna Nabi pesan tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Mana boleh kita buat lah. Paling senang sekali macam tadi, benda yang pertama tadi kan, bagi salam, senang. Apa lagi? Pakai wangi-wangian. Apa lagi? Bersih-bersih. Pakai jubah warna putih. Ya, pakaian Nabi suka yang warna putih, bersih. Nampak? Dan kalau betul lah kita nak pakai jubah, tuan pergi ke masjid, pergi ke surau, pakai jubah lengan panjang. Yang Samsul Nabat pakai ni kurta, bukan jubah. Jubah lengan panjang pakai macam budak tahfiz tu yang berabari datang nampak. Orang kita ni ramai gambar pakai jubah lengan pendek. Orang Arab pakai jubah lengan pendek ni mana nak tidur. Tapi tak adalah saya kata tak boleh. Boleh pakai, tapi kalau kat rumah pakai jubah lengan pendek. Ini kat rumah kat plekat tak ada baju. Atau orang gitu. Assalamualaikum. Alamak, siapa pula datang? Ambil baju abah. Oh, pakai baju jubah lengan pendek tadi. Sentiasa standby. Macam tu. Ya, pakai wangi-wangian dan sebagainya. Nabi pesan macam-macam benda. Nabi pesan. Nabi kata akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan, nak dimakan orang Islam. Pun banyak nak berkerumun ni nak ambil Islam dia. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Nabi kata bahkan umat Islam ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah umpama buih-buih di lautan. Buih lah, tiup pecah, kadang tak tiup pun dah pecah. Usik pecah, tak usik pun dah pecah sendiri kadang-kadang. Dan dicampurkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam tu. Sebab orang Islam tak takut dengan kita, termasuk apa Zionis tu. Apa dia peduli? Kan? Heran nak teman-teman. Kita kena, orang tu kena tampar. Kita tampar dia, dia tampar orang lain. Itulah analogi ni Israel tu, yang Zionis ni. Zionis ni dulu, kalau kita tengok dia dulu tahu yang Yahudi ni kono balik kat mana? Di Jerman. Orang Jerman ni mengajarkan Yahudi ni tahu tu, sampai dia terhalau lah. Siapa yang timur ni? Palestin timur ni. Jadi kalau kau nak boleh dendam kat Jerman, bukan kat Palestin. Bangang wujud. Kan? Tu saya kata tak, logik macam tu lah. Takkan tak faham kan? Lepas tu habis pula tu. Paling tak ada ratu-ratu lah. Orang tu tak ada tolong. Yang dikojokan budak-budak dengan orang perempuan. Ya kan? Dan dia boleh kata benda tu mempertahankan diri. Gila. Tahap bangang buana kan? Benyamin Netanyahu, bukan Neta atau Nate. Orang kata Netanyahu kan, macam tu lah. Jadi kenapa jadi macam tu? Orang musuh Islam ni tak takut, orang Islam dikerumuni. Apa sebab jadinya tu? Sebab pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Macam contoh malam ni kan, ramai datang malam ni, cuma yang tak datang lagi ramai kan? Bukanlah tuduh apa, ada yang kerja, ada apa semua, tapi hari ini ramai orang yang gila dunia. Bila dah gila dunia, takutlah dia mati. Duit dah terlalu banyak, rumah besar kan? Tak lain dah dia pakai kopiah macam ni. Mahal kopiah. Tak ada lah pakai baju murah yang singkat. Kita sama sedebat pakai dia baju biasa-biasa. Dia baju berkilat juga kan? Anda kan dah terlalu sayang ke dunia, takut mati. Nampak?
Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Jangan risau. Jadi Nabi kata banyak penyakit akhir zaman ni. Antara penyakit apa? Terlalu banyak bersukaria, nak happy-happy, nak suka-suka, kejap-kejap buat ni, kejap-kejap itu, termasuklah kejap-kejap buat anugerah, kejap anugerah. Tak sah lah anugerah minta popular, anugerah itu, anugerah ini, macam-macam. Menangislah tu. Bila kalah menangis, tak ada timur lah, macam-macam. Terlalu mewah, mengumpul harta yang banyak, kata Nabi. Saling menzalimi kerana nak berebut harta, macam-macam. Dengki-mendengki. Antara tanda-tanda akhir zaman, Nabi kata apa? Seorang ibu melahirkan tuannya. Banyak lagi. Urusan umum diberikan pada mereka yang bodoh, berapa ramai lagi. Dan Nabi juga beritahu apa? Berleluasanya al-harj. Apa al-harj maksudnya? Pembunuhan. Ada orang mati kena bunuh. Kek pegang ni saya tengok. Kek batu gajah tu. Kek hotel tu, bini datang nak bunding dengan dia. Sebab bini dah filekan cerai. Masuk bilik tu, dia bunuh bini. Dah lah hotel tu aku tidur sebelum nak ceramah kat masjid batu gajah tu. Aduh, kacau tu. Tentulah. Hari lagi kan, kalau hilang 2-3 hari, ni matilah ni, kena bunuh dah ni. Itu. Dululah zaman kita kecil dululah kan. Saya ingat masa zaman saya kecil, mak bagi duit, nah ambil duit ni RM5, kau pergi beli topung, beli gula donat tu kau beli. Lepas tu kau beli topung apa? Topung gandum tu kau beli sikit. Topung boris ni beli sikit. Bawang beli sikit. Jauh tak kedai? Jauh. Jalan kaki, seorang tak pergi. Hari ni berani tak biar anak seorang ni kedai? Tak berani. Zaman dah berubah. Nak pergi kedai pun ayah naik kereta. Mana naik motor? Tak ada. Bawa satu keluarga pergi. Licin kedai tu. Contohlah. Banyak kedai murah-murah. Tak. Contoh. Jadi apa Nabi suruh buat, kita buat. Punya sayang Nabi kat kita. Hidupkan satu dia sunnah Nabi. Apa antara sunnah tadi saya sebut tadi? Bagi salam. Mula-mula tadi saya bagi salam. Apa hukum bagi salam? Sunnah. Apa hukum jawab salam? Wajib. Itu sebab kau nak jawab. Yang tak jawab salam ni, kek dalam kubur tak jawab. Kita kalau jawab pun kita tak dengar. Jadi siapa yang tak jawab salam tadi, dokek-dokek tu, nak sampai ke kubur. Macam tu. Tapi ada salam yang tak wajib jawab. Contoh yang pertama, bagi salam main-main, tak wajib jawab. Assalamualaikum. Tiwit, tak jawab, dosa. Sombong lah. Itu tak jawab. Itu main-main. Kedua, salam yang dilafazkan, diucapkan ketika berada di toilet R&R. Gembira dia masuk tandas. Assalamualaikum semua. Haro orang tengah menyangkung dan bilang lagi. Waalaikumsalam. Menyaut pada tak payah jawab. Dan begitu juga salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat, jangan kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampaklah kan bangun. Salam bang. Haro orang. Alhamdulillah dia nyaut itu. Dan begitu juga salam yang kita tak nak mendengar jawapannya adalah salam di kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam. Nyaut. Tapi sebenarnya kalau kita bagi salam Assalamualaikum ya ahli kubur tu dengan sebab ayat tu kasar. Kalau nak sebut pun Assalamualaikum ya ahli diyar. Kita sebut salam sejahtera kepada mereka, kepada kamu semua yang akan dibangkitkan. Macam tu. Ya. Ada. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tahulah kau belum mati lagi dia jawab. Belagak kau ya dengan tu. Tahulah aku kat kubur, kau berdiri terus. Tengoklah kau tak lama lagi. Ya. Macam tu. Bagi salam. Malahan akhlak Nabi yang paling tak boleh lupa, Nabi bagi salam. Dalam banyak keadaan
Nabi bagi salam dekat sahabat. Sampai kan satu riwayat tu kata seorang sahabat tu sampai menyuruh dekat balik tiang, balik dinding tu, sebab nak singgah Nabi bagi salam. Sebab asyik Nabi je bagi salam, dia pula ready nak bagi salam. Baru nak bagi salam, Assalamualaikum. Nabi bagi salam tu, mana kau tahu ya Rasulullah? Aku agak-agak besok kau ada kat sini, aku bagilah salam. Rupanya betul lah. Macam tu lah Nabi itu. Pakai wangi-wangian. Oh tu Nabi pun pakai wangi-wangian. Ada dua pahala sunnah kalau nak dapat kat wangi-wangian ni. Pertama, pakai wangi-wangian ya. Pakai wangi-wangian. Kedua, pakai wangi-wangian terbaik. Contoh, kita beli minyak wangi tu kita bau. Cuba bau, okey tak? Okey, tak payah beli. Yang ni? Yang ni okey. Dapat satu lagi pahala sunnah sebab pilih yang baik. Nampak? Ada orang tu kat hidung dia okey, hidung orang lain tak okey. Jadi dia tanya kan? Kan kita je okey, orang lain tak okey, macam mana pula kan? Macam tu lah. Bagi salam. Bagi apa lagi? Nabi tersenyum. Allah. Senyuman Nabi ni senyuman dapat mengubat kan kedukaan. Senyuman Nabi ni membahagiakan. Pernah satu ketika seorang badui dia rentapnya kain ridak Nabi tu yang dibuat daripada benang Najran tu. Benang Najran tu ada benang yang kasar, bila tarik tu bertanda lagi Nabi. Kulit Nabi cerah. Ada apa? Rasulullah hantar aku suratan rumah ni, so minta dekat orang kat rumah ni. Menangis Fatimah. Sebab apa? Fatimah tahulah kalaulah Nabi hantar orang tu datang, makna Nabi dah tak ada apa-apa nak bagi dah. Sedih. Masa tu Fatimah bagi apa? Dia bagi rantai mas kahwin. Tapi tak lama lepas tu sahabat-sahabat pergi cari balik, dia tembus balik, bagi balik kat Fatimah. Macam tu lah. Dan Nabi ni tolong orang selalu, tak pernah tak tolong orang. Jadi Nabi ni syukur dah satu malam tu Nabi duduk dekat dalam selimut. Nabi beritahu pada isterinya, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Nabi kalau kata sudikah kiranya kau izinkan aku, bukan makna Nabi takut bini tau. Mana Nabi tu berbahasa puitis, bahasa tu cantik. Sudikah kiranya, macam orang pergi berperang lah. Sudikah kiranya kau izinkan abang untuk pergi berjuang? Macam mana? Pergilah kau perwira aku. Perwira, macam tu. Engkau harapan bangsa. Macam tu adik orang macam tu lah kan. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Apa jawab Aisyah? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Nampak macam tu bahasa. Malam ni start. Orang lelaki nak keluar rumah wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan abang untuk keluar lepak dengan kawan abang daripada mamak tu barang secawan dua. Setuangan. Maka isteri pun jawablah macam tadi. Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus berada di rumah ini wahai suamiku. Tapi pergilah kau wahai suamiku. Tapi balik jangan lupa ikat tepi tertarik dan juga roti tolong. Baru betul. Ini tak. Suami baru nak amal kan. Sedikah kiranya izinkan abang untuk keluarkan kawan abang barang seketika memokak. Oh iyalah. Tanya lah. Kenawan pula lelaki tu. Nampak, jangan kasar-kasar dengan suami. Menurut kajian dalam Malaysia ni, lelaki mati dulu ya. Lelaki ni kalau boleh macam kat airport akan dah tampal kat badan, fragile, mudah terbakar, mudah pecah, mudah apa. Ya. Orang lelaki ni tengah sabit rumput mati, mati. Tengah makan, abang kap tercakit sudu, mati. Tengah baring tidur, mati. Tu belum kena sleep apnea lagi, yang berdongku macam apa. Nampak tak? Hilang. Banyak tahu dah mati. Sebenarnya dia ada sleep apnea. Kena buat kajian tau. Saya pun ada sleep apnea. Tu yang saya pakai mesin tu tidur selalu.
Sekali mati, orang Teluk Intan pun cakap, ya Allah, mati dalam iman. Kawan tu tercokik, kau tak tahu. Siapa yang masalah tidur berdengkur, tapi orang perempuan kena sabar. Ya. Orang lelaki ni bila dia tidur berdengkur tu, kadang dia mimpi dia berada di dunia safari. Tiba-tiba dia berubah jadi harimau dengan singa. Dia nampak rusa tu, dia kejar dia. Dapat seekor. Dia pun panggilkan kawan singa lain. Panggil lain datang. Jadi kalau nampak lepas ni berdengkur, teruk betul pengembaraan di malam ni. Macam tu. Ya. Golak berai betul Allah terbayang waktu dia tinggal lelaki macam tu lah bunyi lelaki. Lelaki ni kalau ponek bercakap Bismillahirrahmanirrahim, berceramah pula dia lah. Agak macam tu lah, penat sangat. Penat sangat. Jadi bila Nabi pergi salat sunat tadi, tiba-tiba Aisyah terdengar bunyi macam air menggelekak. Bunyi apa tu? Rupanya bunyi Nabi sedang menangis ketika ambil wudu. Nabi salat, Nabi nangis, Nabi sujud, Nabi nangis, sampai Nabi salam, nangis, doa, nangis. Maka Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau menangis Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa? Apa jawab Nabi? Maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah jadikan aku tidak berdosa? Nabi menangis sebab Allah bagi dia tak ada dosa. Kita yang ada dosa ni relax, golak-golak macam tak ada apa-apa. Macam tu lah. Ya. Begitu juga Nabi bersenda gurau. Nampak? Nabi itu panglima angkatan tentera, ketua angkatan tentera. Nabi gurau senda. Ini tak dengan kawan-kawan kek surau, kau main surah Al-Hijrah. Bergurau aja, usik sana usik sini. Kau ni macam ni kakak-kakak gelak dia sampai ke rumah. Bergurau senda Nabi dengan isteri Nabi. Main kerja-kerja dalam rumah. Balik nanti buat dalam rumah tu, jangan kat luar. Kat luar apa kau nak sajen kau ada lagi. Contoh lah, dah sajen pula kau nak tu bukan untuk siap tu. Dalam rumah. Faham? Nabi pula dengan isteri Nabi romantik. Nabi kata, contoh kan, tadi kau minum dekat sini ke? Aku nampak bekas bibir kau. Dia akan ikut bekas bibir isteri. Aku pun minum dekat sini. Contoh. Romantik betul. Balik nanti buat. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Ya Allah, bau mulut kau. Gosok gigi dulu. Ya. Iya. Nabi pula kalau minum macam mana? Kalau ikut sunnah Nabi, Nabi minum air masak ni, Nabi minum kurang-kurang 3 teguk. Lebih tak apa, jangan kurang. Contoh, nak bagi faham lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga atau lebih baru dapat pahala sunnah, faham? Tapi kalau minum macam ni, tak rapid pada sunnah, tapi puas hati dia. Mana? Tapi bagus surau dia bagi cawan, dia bagi anas. Mau betul. Itu tanda orang beradab. Mana? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk lebih dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak air bersantun. Macam tu. Nampak? Walaupun pasangan tak berapa kena, tapi okey lah, daripada tak ada. Meeting berminggu-minggu, cawan tak nyampe, macam mana? Lepas tu nampak tadi kau main handa lagi. Semua orang minum air jagung, Samsul dapat air gau je. Sampai saja je. Tapi betul kalau bagi suami punya, bang, nampak minum bang, nampak adab kan? Nampak minum bang, yalah, kasihlah banyak. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh betul. Ini bang, minum bang.
Kau ingat ni kelab malam apa? Nampak tak? Betul. Sebenarnya bagi itu ada. Orang tua-tua dulu kepala tangan dia bagi air tak ada alas, betul tak? Tak ada lapik cawan. Dia lempar macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi masuk miskin tu miskin ada. Iya, hormat dekat orang. Sebab bila kita hulu kat orang, cukup minum, orang sambut pun pegang ni. Terima kasih banyak. Nampak? Ini cawan mahal-mahal, siap lapik simpan dalam almari. Yang kau bangga kau tunjuk cawan IKEA yang RM2 semua musim. Berapa? Dia cakap betul ni. Cawan tu bertangkai, minum bau steady. Nampak tak? Nabi berseru gurau dan Nabi berlemah lembut dengan isteri Nabi. Nabi panggil isteri dia apa? Panggilan apa? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Macam tu teladan begitu semua. Barulah masyarakat, kata Rasulullah SAW dalam masyarakat, kalau masyarakat ikut macam Nabi, barulah rukun dan tenteram. Ini belum apa-apa gaduh, apa pun. Lepas tu keluar khabar corai. Aduh, tak salah. Kan? Tuan-tuan tak salah pasang cita-cita tuan-tuan. Tahu dengan kawan tu dah, dia dah tak ada apa-apa, dia can ni tu. Muka macam patah hamin tu macam tu. Apatah lagi yang patah riuk macam itu. Ada muka patah balik pula. Muka patah harang pun ada macam-macam. Tak salah. Doakan yang baik-baik kan tuan. Doakan yang baik-baik. Tak payah nak mengulas. Saya tim Fatah ada. Tak payah. Saya tim Fazura, tak payah. Doakan yang baik-baik kan tuan. Macam tu je. Saya pun tak jumpa dia orang lagi ni. Oh, cerita kan. Doa tu kan. Doa yang baik-baik je. Macam tu. Nabi bergurau dengan si Nabi. Nabi panggil, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti kan. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, tak tahulah. Nak kata merah, biru, nak kata biru, perang, nak kata bolang-bolang, mana ada. Tak tahu. Kojak merah, kojak biru, tak tahulah pipi kau jenis apa. Maksudnya nama yang baik-baik lah panggil. Macam orang sini panggil apa? Orang perempuan dia panggil apa? Orang Perak panggil apa? Perempuan Yung. Saya baru duduk kat kedai Ayung macam tadi. Aku pergi pilih kedai tu, tengok tak ramai, aku duduk ramai pula. Tak kisah, Yung kan? Tak kisahlah. Panggil Intan. Oh dulu je tu Intan Payung. Intan. Tolong Intan. Wah, nama tu bukan Intan, tapi panggil dulu. Nampak? Baby Goli tu. Sayang, ayang, Anja, Li, baby, tak kisahlah, tapi nama manja. Pernah sekali Nabi tegur si Nabi masakan di masjid. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Dia balas balik. Dia kata, ada apa wahai Rasulullah? Nampak pakat Nabi dia sebut tu. Ada apa wahai Rasulullah? Mana kalau kita panggil, kalau dia panggil wahai isteriku, panggil ada apa wahai suamiku, macam tu. Bukannya ada apa wahai guru agama dakwah, bukan macam tu. Ada apa wahai sarjan, bukan. Tapi pakat suami, ada apa wahai suamiku. Nabi apa lagi? Nabi main kerja-kerja dengan si dalam rumah tu kan. Jangan main nyuruk-nyuruk, dah tua-tua main nyuruk. Allah Akbar. Ada tu orang tua tu main nyuruk. Awak jadi dulu teh. Bini pun jadilah 1. Kira 10, 2. Baru sampai 3. Cerai bunyi. Berlari dia tutup. Berlaku tumpah api. Ternyala api dah. La ilaha illallah, ilaha illallah. Dah tutup api, dah lap semua. Tadi nak buat apa? Lupa dia kena cari lelaki kan. Sampai ke petang mana pula lelaki aku. Tak ingat dah. Tengok motosikal ada, selipar ada. Orang tua ni pergi mana? Cari-cari tak jumpa. Ngadulah ke imam. Imam pun datang. Bawa aja ke masjid mau. Rupa dah koreh dalam almari.
Kawan tu lemah jantung kat dalam hari tu tak talan umpet gagat. Jangan. Banyak lagi benda lain lebih baik. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi ni, Nabi pernah tadah lutut Nabi jadi tangga untuk isteri Nabi naik kenderaan. Macam nak naik kuda, naik unta, Nabi tadah lutut Nabi ni, dia pijak naik atas kuda, pijak naik unta. Kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah ni, ya Allah, ya Allah, apa kau makan ni timah, oh ya Allah, patah pula satu hal. Ya, aku tengok semangat orang sini, janganlah kau buat-buat kan. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Soalnya tadi kami golak soalnya saya ceramah dekat Simpang Renggang, menyawat makcik tu, tak muat besen dah. Siapa suka pakai besen? Aduh, kau seorang kan dah tak muat besen tu. Bukan kata berdua. Tak payah pakai besen. Mandi dalam bilik air kat shower tu pun tak apa. Dah tua Ustaz, tak kedaya tengok Siapa suruh tengok? Tutup lampu. Mandi malam tutup lampu agak-agak. Mana pula laki aku? Abang? Abang? Buka lampu dah terbaring motor tu. Peranjat dia tak biasa. Oi, lemah jantung dia tiba-tiba buat macam tu kan. Mandi sama-sama, salat sama-sama. Ya. Nampak. Ya. Macam-macam lah lagi. Nabi bersenda gurau. Nabi dengan anak Nabi, dengan cucu Nabi. Biasa Nabi balik, Nabi tak pernah balik tangan kosong. Ada je buah tangan bagi dekat anak-anak cucu dia. Dan bila Nabi balik, Nabi jadi kuda kadang-kadang. Anak cucu Nabi naik belakang Nabi ni, jadi kuda ni, diusir-usir kepala Nabi tu. Ada sahabat tengok, kenapa Rasulullah biar je anak cucu dia main kepala ni? Nabi okey. Bila dah habis main, semua berbaris. Nabi cium dahi seorang, cium dahi, cium pipi, cium dahi, cium pipi. Sahabat tadi menangis, ya Rasulullah, aku sendiri pun tak pernah cium anak aku je. Apa Nabi jawab? Man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak layak untuk disayang. Kita nak orang sayang kita, kita sayang orang pun tak nak. Macam itulah juga Nabi. Nabi dalam sibuk tu Nabi tetap bergurau sedekah. Nabi juga bersedekah. Nabi banyak bersedekah. Kan? Kenapa kita kena sedekah? Itu sebab macam malam ni surau keluar belanja besar, kenmah berapa. Nampak tak? Tuan-tuan, PA system ni pun sewa. Bukan kaleng-kaleng ni tu. Tuan-tuan nampak tabung, tak payah dah tabung, bagilah. Kau nak bagi lebih sebab Samsul Nuban nak datang lagi lebih. Tak adalah. Memang ya, sian orang surau. Tengok, saya masuk tadi surau, alhamdulillah selesa semayang. Tapi kalau kita bantu, mungkin boleh besarkan lagi. Bagi semangat bantu. Dan malahan Nabi sebut apa? Nabi sebut janji. Nabi sebut apa? Nabi kata sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangkan harta kita, tapi sebaliknya apa? Bertambah dan bertambah. Nabi ulang 3 kali, bertambah. Takkan tak percaya? Malahan dalam hadis lain Nabi sebut sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kalau macam hal, apalah jadi macam ni kat aku, apalah jadi macam ni kat anak aku pula, kenapa lelaki aku macam ni? Check balik bila last sedekah. Bantu. Nabi kata barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ni. Apa dia? Yang pertama solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya amalan sedekah subuh. Itu Nabi besar. Buat tuan. Begitu juga Nabi juga memperkukuhkan silaturahim. Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dengan tak ada apa-apa puak Muhajirin ni,
disambut oleh orang Ansar dengan mulia sekali. Begitu juga Nabi damaikan puak Aus dan Khazraj yang dah bergaduh lebih 120 tahun. Punya tahu bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Bayanglah. Kenapa kau gaduh ni? Tak tahu lah Rasulullah, dah lama gaduh je lah. Dia pun tak tahu sebab apa. Akhirnya sebabkan ramai pengikut Aus dan Khazraj yang dah ikut Nabi, maka perlahan Nabi berjaya damaikan mereka. Nampak? Jadi jaga silaturahim satu dengan yang lain. Dalam satu hadis Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Ingat, jangan kita putus silaturahim. Aku tak ada apa-apa dengan kau, kau jangan lalu lagi dah depan rumah aku ni. Macam mana pula tak lalu depan rumah dia? Itulah satu-satu jalan keluar daripada taman rumah tu. Jangan gambar menjatuh hukum ni pun jangan. Orang yang memutuskan satu rahim, pertama amalan yang tak ada terima, amalan baiknya tergantung. Begitu juga sabar. Nabi ni manusia yang paling sabar. Nabi kalau marah pun macam mana? Nabi kalau marah pun, Nabi berlalu tanpa memberi salam. Itu makna marah sangat tu. Kita tengah duduk ni, tiba-tiba seorang bangun, marah betul tu? Tak. Kita kalau ada orang bangun tu sakit perut tu, nak terkoncing ada hal ke. Tapi Nabi kita kalau bangun meninggalkan majlis tanpa memberi salam, makna tu habis marah tu. Kita kalau bangun kita tak syak macam tu pun, kita cakap macam-macam hal, ada hal lah tu. Selagi tak sampai penampak kat muka ni, kita tak tahulah orang tu marah. Tapi Nabi kalau marah tu, Nabi tinggalkan tanpa memberi salam, tu habis marah tu. Kan Nabi ni seorang yang sabar. Kan? Nabi juga seorang suci dan bersih. Nabi ni seorang yang sejuk mata memandang. Kan? Jadi banyaklah kalau ikutkan Nabi ni sayang kita. Banyak lagi tanda-tanda Nabi sayang kita. Jadi hidupkan dua password ni, jangan lupa. Pertama sebut nama Nabi, yang kedua hidupkan sunnah Nabi. Dan begitu juga tanda-tanda Nabi sayang kita. Apa lagi? Nabi doa, ya Allah, umat aku nanti janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Sebab Nabi sayang kita. Pala. Kalau Nabi sayang kita, biarlah umur banyak. Macam umur umat Nabi Nuh 950 tahun. Macam kalau kita 950 tahun, tak ada orang dengar ceramah malam. Agaklah di surau pun tak ada orang sunyi. Nabi ni minta umur panjang. Nabi cakap umur umat aku jangan panjang-panjang sebab Nabi kenal umat dia. Lagi panjang umur, lagi panjang cita-cita. Jadi bila kita panjang umur ni, setakat umur kita sama dengan konsep Nabi. Kebanyakan orang Malaysia umur 60 tahun, 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Macam itulah. Jadi mana kata kalaulah kita ni kalaulah kita ni tengok dari segi umur lah, Nabi minta umur yang banyak. Sebab masuk 50 dah fikir taklah pergi nak pencen. Dia pergi surau lah. Sebab apa? Dia dah tahu lah, timing tu dah tahu. Tapi jangan terperanjat, ada yang umur-umur macam usia emas ni, ada yang lagi kat kelak dangdut tu, ada lagi kat pusat urut. Jadi bukan semua tu. Sebab saya kata usia emas ni pun satu pencapaian. Bukan semua orang boleh capai. Jadi jangan malu lah, aku ni dah tua baru datang surau. Jangan malu, itu pencapaian. Itu yang hari tu bila pergi umrah, tuan-tuan. Ini cerita rahsia satu yang saya cerita. Berkali-kali saya pergi umrah, tuan-tuan. Tak sekali pun saya naik ke puncak Jabal Nur, Gua Hira. Jadi hari tu entah apa kono, aku ingat aku nak naik lah hari ni. Naik, tuan. Menyesal rasa masa perjalanan tu. Rumah tinggi je. Tapi bila sampai atas puas hati. Saya yang geram tu tengok orang perempuan tua Turki tu dengan tongkat tu relax, dia naik atas. Macam tak ada apa-apa. Kita pula tinggi je. Tu saya terfikir, Rasulullah dulu susah hati je naik atas. Kita naik atas susah hati. Macam mana? Susah hati, susah kaki. Allah tinggi je. Betul, puncak betul. Tapi syukurlah sampai naik.
Indah tu pemandangan pada malam hari ke. Ya. Nah. Jadi Nabi ni sebenarnya sayang kat kita. Tu buat minta jangan umur panjang-panjang. Kemudian apa lagi Nabi sayang kita? Nabi tanya, pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman." Sahabat tanya, "Kenapa pula? Macam mana aku tak rindukan mereka dengan tahap mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku, dengan tahap sekalipun mereka tidak pernah berpeluang memandang wajah aku." Macam itu sebab Nabi sayangkan kita. Dan begitu juga Nabi sikit ni, Nabi sayangkan kita. Kalau tengok ketika nak dicabut nyawa Nabi, Allah pesan kat malaikat maut, kau pakai handsome, lawa-lawa, wangi-wangi, kau nak jumpa kekasihku, bagi salam, dia bagi masuk. Oh kau masuk, dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Itu Nabi. Kita tak dapat macam tu tuan-tuan. Tiba-tiba dah ada depan muka, dah sampai dah. Ya. Waktu sampai dia bagi salam, Fatimah bagi tahu, "Wahai ayahandaku, ada seorang lelaki memberi salam, mukanya macam bengis-bengis sikit, tapi pakaiannya kemas dan wangi. Aku tak pernah tengok dia sebelum ni." Nabi kata, "Ketahuilah wahai puteriku, itulah yang akan mengurangkan bilangan jemaah. Itulah juga yang akan menghapuskan segala kelezatan dunia." Itulah malaikat maut. Menangislah Fatimah. Tahulah dia yang masa Nabi dah sampai dekat sangat dah. Panggillah dia masuk, kata Nabi. Masuklah dia. Dia pun bagi salam, Nabi pun jawab. Kemudian Nabi tanya, "Jibril mana?" Jibril dah menyuruh siap-siaplah sebab tak sanggup nak tengok Nabi kena cabut nyawa ni. Tapi bila dah Nabi seru, "Mana Jibril?" Langsung sampai, "Aku di sini wahai Muhammad." Nabi pun tanya Jibril, "Wahai Jibril, tak ada apa-apa berita yang kau boleh hiburkan hati aku ni?" Maka Jibril pun jawab, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, malaikat dengan bidadari syurga sekarang tengah kemas syurga ni sebab nak sambut kau datang. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada berita lain boleh hiburkan hati aku ni." Maka jawab lagi, "Kau jangan risau, malaikat bidadari semua tengah berbaris nak sambut ketibaan kau. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada berita lain boleh kau hiburkan hati aku ni." Barulah Jibril sebut, "Sesungguhnya diharamkan syurga itu bagi orang lain wahai Muhammad, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya." Allah sayang. Barulah Nabi senyum. Nabi masa tu nak bagi tahu, Nabi pun melalui proses biasa macam manusia biasa, uzur, nazak, Nabi alami. Nampak tak? Kemudian Nabi pun panggil lah. Dikatakan Nabi ni lepas baca khutbah yang terakhir tu, antara 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Jadi kalau kita tengok kan, Nabi waktu dah dicabut masa tu, bila dah dengar tu, Nabi dah gembira tu, Nabi pun panggil malaikat maut, "Hampirlah padaku, cabutlah nyawa aku." Pada ketika itulah waktu dicabut nyawa, perlahan-lahan, bayangkan kasih Allah ni, maka malaikat maut tarik perlahan. Bila tarik, "Allah, sakit ni ya Allah." Nabi kata. Dan Nabi kata apa? "Macam mana lah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah." Fikir umat lagi. Dan Nabi berdoa, "Ya Allah, kau berikanlah ke semua kesakitan umatku itu, bagilah pada aku tanggung ya Allah. Janganlah kau bagi umat aku tanggung sakit macam ni ya Allah." Bayangkan sayang Nabi itu. Dan pada ketika itu, tu yang ada pandangan kata, sebenarnya kita cabut nyawa besok tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggung untuk itu. Macam itulah sayang Nabi kat kita. Tapi sakit tetap sakit lah. Nabi Idris alaihissalam dah rasa, dia minta, "Bagi aku lalui sakaratul maut, aku nak rasa sekali." Mana mungkin kau, aku cabut nyawa melainkan Allah perintahkan. Allah kata, "Cabutlah nyawa." Buat. Jadi bila dia dah mati tu, maka dia pun dibawa tengok syurga macam mana, tengok neraka macam mana. Lepas tu sibuk nak jadi Nabi Idris alaihissalam masa tu. Dia rasa tentang cerita Nabi Idris tu kena buat ceramah satu lagi. Dah hampir dah ceramah kena panggil. Tak adalah. Macam itulah sayangnya Nabi. Malahan Nabi sendiri
malaikat maut sendiri pernah nanti Allah akan perintahkan cabut nyawa semua orang masa nak kiamat ni. Cabut nyawa semua orang, sudahnya tinggal Allah dengan malaikat. Maka Allah pesan, cabut nyawa malaikat pula. Cabut nyawa malaikat semua, tinggallah malaikat maut saja. Maka Allah Ta'ala perintahkan, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Jadi bila malaikat maut cuba cabut nyawa, ya Allah sakitnya baru dia tahu. Kalau aku tahu macam ni sakitnya, tentu orang yang beriman dulu aku takkan lebih lembut lagi cabut nyawa ni. Macam itulah kiranya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pengajarannya yang boleh kita ambil lah sebalik. Nabi ni memang bermasyarakat. Nabi ni campur orang. Nabi damaikan orang. Malahan Nabi kalau masak, Nabi akan lebihkan kuahnya. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi semua orang rasa, termasuk jiran-jiran, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Jadi kita ni kena baik. Sesama kita ni jangan gaduh-gaduh kan? Elok ni ramai-ramai datang kan? Jangan gaduh. Untuk makluman semua, Malaysia adalah negara yang diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Ini bukan cerita politik, tapi tuan-tuan tak sah. Lepas ni kalau pilihan raya pun jangan beria-ria lah nak tunjuk kepada kau yang terpaling menyokong, tak payah. Tak payah nak pasang bendera dekat rumah nak tunjuk kat orang. Orang tak ada, tak mengubah apa-apa pun. Kalau orang tu dah suka tu, itulah. Kalau tak suka, tak suka lah. Dah. Diam-diamnya pergi undi pangkah. Tuan-tuan tengok kat luar negara, kadang-kadang heran kita tengok. Dia orang tak ada boyo-yo nak pasang kat badan berlari tunjuk gambar parti, tak ada pun. Undi tu rahsia. Diam-diam benar. Dah pangkah balik rumah diam. Pagi surau diam. Jangan buka cerita menyebabkan bergaduh, tak usah. Ini kau dah sampai kau sahur ni pula. Apa perasaan kau bila dia kalah? Memang cik pasal lah tu. Tak payah. Ya. Tak lama lagi tuan-tuan akan ada pilihan raya negeri Sabah. Habis pilihan raya negeri Sabah, pilihan raya di Johor dan Melaka balik semula. Lepas Johor dan Melaka, Sarawak pula pilihan raya. Habis Sarawak pilihan raya, 5 negeri yang mula pilihan raya tu akan pilihan raya. Lepas tu lagi 5 negeri lagi pilihan raya, sampailah Abang Jamil sambunglah sendiri. Macam tu lah tuan-tuan. Kan? Jadi saya tak adalah ulas bersatu kan tuan-tuan, fikirlah sendiri kan. Macam tu lah. Silaturahim jaga. Jangan kita gaduh. Nabi suruh jaga silaturahim. Nabi kata tidak ada dosa yang berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Itulah dosa ni, dosa memutuskan silaturahim dan juga menderhaka pada kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan dan saya faham cara pandang tu, saya faham. Kalau tanung tapak macam tu saya faham sangat. Kan? Saya pun daripada tadi tak dapat air jagung. Nampak kuning tu menyalur dia pun, kau orang pun tengok. Dah saya gurau, saya okey. Kan kata tak bersyukur ceramah kita kan. InsyaAllah. Kan? Jadi mudah-mudahan apa yang Nabi Muhammad ni kita buat. Ingat 2 password tu. Selawat banyak-banyak. Dan yang keduanya, amalkan sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Nampu pakai yang wangi, nak minyak wangi kan, cari minyak wangi. Contohnya minyak wangi SD Perfume, Samsul Debat Perfume. Sedap bau dia. Iya. Boleh bawa solat, tahan lama, standard international. Baru RM35 sebotol. Dan dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Kan? Itulah. Tuan, itu je lah pada hari ini. Kan saya ucap terima kasih banyak atas kesediaan mengundang saya pada hari ini. Saya lepas ni kan ada mesyuarat pula. Tahulah pukul berapa tuan-tuan kat Sorban nak jumpa pula malam ni. Tak tahulah. Ni 2-3 hari lagi ni selesai kan, nanti pergi umrah pula balik semula. Sebab yang booking pada tahun lepas kan, tu yang jadual saya agak padat sikit lah. Tu yang Ustaz Ismail tanya saya tadi, saya kata ada lah si Syabir Jai ijazah tengok lah. InsyaAllah. Saya suka datang Tul Intan ni. Tul Intan ni sentiasa meriah, tak pernah tak meriah. Dalam Toluk paling kaya, Toluk Intan. Toluk Intan rumah kan, InsyaAllah. Jadi bak kata orang, sepanjang-panjang tupai lompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, benar-benar meresap ke dalam jiwa. Akhlak Nabi ni yang terbaik, ikut dia. Jangan sekali-kali kita sebut itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Jangan sebut. Kalau Nabi dengar, Nabi kecil hati. Jangan. Ya?
Boleh buat mana? Buahkan buah tamak, makan buah tamak. Ya. Jadi bab kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kemang kalah menjadi intan. Tenang-tenang di laut, sampai polik mudik ke Tanjung. Hati terkenang boleh menyebut jasa baik pihak penganjur hang menjemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik datang dari Allah SWT. Berkurang untuk bincang kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.